Saling kami, Ketua Sektor Pengusaha Sekolah mewakili pengarah pelajaran polis yang berusaha Encik Khalidan, pengarah polis matrikulasi polis, pegawai-pegawai ISAS, pengetua-pengetua guru besar penolong kanan, dua penceramah kita, para kaunselor, wakil-wakil bahagian UMNO, wakil-wakil UMNO wanita, pemuda, puteri, anak-anak pelajar, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnianya. Kita pada hari ini sungguh berjuang. Sama kita pada hari ini adalah dua individu yang berjaya dalam bidang pendidikan mereka yang akan berkongsi bersama, dan juga kita sungguh berjuang kerana road ini berjaya diadakan di Perlis hasil usaha sama anjuran kelab UMNO luar negara dengan kerjasama kerajaan negeri Perlis dan juga Jabatan Pelajaran Perlis. Inilah yang kita mahukan agar bidang pendidikan kita akan lebih mantap dan berjaya di masa hadapan. Hadirin hadirat yang berhormat sekalian, sebenarnya road ini telah bermula di beberapa buah negeri di Malaysia, dan negeri Perlis merupakan negeri yang keempat. Road ini akan berakhir di Melaka kalau tak silap saya, iaitu rute yang terakhir yang akan dijalankan oleh dua penceramah kita ini. Oleh itu, tanpa melengahkan masa bagi berkati majlis kita, saya menjemput yang berusaha Ustaz Zulkifli Jaraul, penyedia unit pendidikan Islam dari Jabatan Pelajaran Perlis untuk membacakan doa. Silakan Ustaz. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآله ما علمنا به وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآله ما علمنا به وما لم نعلم. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami merapatkan rasa kesyukuran padamu ya Allah, kerana dengan taufik dan hidayah-Mu jua dapat kami berada di dalam dewan yang mudah ini untuk menjayakan majlis yang sangat cemerlang, gemilang dan terbilang yang kami adakan pada petang hari ini. Ya Allah, ya Tuhan yang bersifat ihsan, yang memahami segala tujuan dan impian, kami memohon padamu ya Allah, dan Engkau limpahkan kepada kami kesejahteraan, keamanan dan ketenangan yang berkekalan, dan kami dapat melaksanakan tugas dan menjawab dengan penuh dedikasi. Berikanlah kami ya Allah ketabahan dan kekekalan dalam usaha untuk melahirkan anak bangsa yang berjaya dan berwawasan, berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha mendengar segala permohonan dan permintaan. Jadikanlah majlis ini sebagai satu wadah untuk anak-anak kami maju ke hadapan, membangun diri kekuatan dan ketajaman pikiran untuk meneruskan perjuangan mengarungi arus perdana yang penuh dengan wawasan dan kesabaran, menggapai segala ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk bekalan masa depan. Allahumma aghina bil ilmi wa da'ana tahta abwabil imtihan. Narju minka ya Allah an tuwaffiqhum bin najah al bahir fi imtihanihim wa fi ikhtibarihim. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Badi'as Samawati wal Ardh. Penuhilah diri kami dan anak-anak kami dengan ilmu pengetahuan yang berguna. Hiasilah kami dengan perasaan kasih sayang dan lemah lembut. Mudahkanlah kami dengan iman dan taqwa, dan hiasilah diri kami dengan afiat dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui bahawa sesungguhnya anak-anak kami sedang berada di ambang peristaan. Maka gunakanlah pada mereka kejayaan yang cemerlang, gemilang dan terbilang, seperti mana yang Engkau telah gunakan pada orang-orang yang terdahulu sebelum ini. Hiasilah diri kami semangat daya juang yang tinggi
kesabaran yang hakiki, dan keikhlasan yang sejati dalam menghadapi godaan dalam hidup ini. Dan jauhilah kami dari segala mara bahaya, dan sungguhnya Engkau lah Tuhan yang memelihara semua perkara. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Yang berbahagia Ustaz atas lafaz doa sebentar tadi. Hadirin-hadirin yang dimuliakan, dua motivasi ini yang saya maklum merupakan bersama kerajaan Republik Pendapatan Pelajaran Perlis di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri. Datuk Seri sebenarnya ingin sekali bersama dengan anak-anak pelajar dan juga bersama dengan penceramah kita. Tetapi malangnya pada hari ini beliau terpaksa menghadirkan diri untuk acara anugerah ingat bersama dengan yang berhormat yang lain. Oleh itu, insya-Allah berkesempatan Yang Berhormat Datuk Seri akan cuba untuk bersama dengan kita pada hari ini sejurus selepas Pak yang akan di sana. Jadi bila-bila masa yang Berhormat Datuk Seri akan datang ke sini juga, insya-Allah. Dengan itu kami meninggalkan masa. Semua tak sabar-sabar nak tengok dua penceramah kita ni yang handsome dan cantik itu. Maka saya akan menyerahkan majlis ini kepada Cik Rozita binti Ramli, pelajar Kolej Matrikulasi Perlis. Silakan. Sekolah mewakili pengarah pelajaran Perlis yang berusaha Encik Khalid, iaitu pengarah Kolej Matrikulasi Perlis, pegawai-pegawai ikhtisas Jabatan Pelajaran Perlis, Kolej Matrikulasi Perlis, pengetua-pengetua guru besar, kaunselor, wakil-wakil bahagian UMNO, wakil-wakil UMNO, wanita, pemuda, puteri, seterusnya hadirin hadirat sekalian. Seperti yang kita semua sudah maklum, majlis kita pada hari ini mempunyai dua penceramah yang begitu istimewa dan ditunggu ramai. Untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, di sebelah kanan saya iaitu Muhammad Najmul Faiz bin Muhammad Aziz. Selamat datang di Coklat. Beliau merupakan seorang pelajar tingkat PhD nanoteknologi yang berjaya mencipta nama sebagai pelajar Asia pertama dijemput membentangkan kajian di Parlimen Britain oleh Perdana Menteri Britain sendiri. Kejayaan yang membanggakan ya, bukan sahaja kepada kita, juga kepada negara Malaysia terutamanya. Seterusnya di sebelah kiri saya ialah Cik Nur Amalina Cik Bakri, pelajar yang berjaya mencatat 17 A1 dalam SPM 2004 yang lalu. Kami mengucapkan kepada kedua penceramah kita yang amat berjaya ini. Seterusnya kita hari ini sepatutnya rasa berbangga dan amat bertuah kerana mendapat penceramah yang begitu hebat pada hari ini. Mungkin ada tips-tips dan panduan-panduan yang boleh kita gunakan untuk diaplikasikan dalam pelajaran kita untuk menjadi sebagai pelajar yang berjaya selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Itulah hasrat kerajaan untuk kita semua sebagai anak didik Malaysia. Tanpa melewatkan masa lagi, saya ingin menjemput penceramah pertama kita untuk memberikan input-input yang diperlukan oleh kita semua pada hari ini, iaitu Muhammad Najmul Faiz bin Muhammad Aris. Okey, segala hormatnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia pengurus majlis, Tuan Haji Johari Mansur Pegawai Khas, Yang Berhormat Tuan Haji Johari Mansur Pegawai Khas Menteri Besar, mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahid Kasim, Yang Berhormat Cik Salim bin Ramli, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah mewakili Pengarah Pelajaran Perlis,
yang berusaha Encik Khalid dan pengarah Kolej Metropolitasi Polis, Encik yang berusaha Encik Aziz bin Ismail, Gawai Ikhtisas Jabatan Pelajaran Negeri Polis, Kolej Metropolitasi Polis, pengetua, guru-guru, pihak dari sekolah, dan tetamu-tetamu hormat yang saya hormati. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik yang ingin saya ketemui pada hari ini. Saya amat berbangga dapat hadir bertemu mata dengan adik-adik saya yang berada di Perlis. Setelah saya sampai Perlis 5 tahun dulu jumpa kembali. Di sini saya ceritakan sedikit latar belakang saya. Saya mendapat pendidikan di sekolah Sultan Ibrahim I, sekolah rendah, dan juga menengah di Pasir Mas Kelantan, Kelantan. Selepas tingkatan 3 saya berpindah ke sekolah vokasional Bengkalan Jember dan mengambil SPMB. Ini saya beritahu di sini, saya bukanlah seorang penceramah motivasi, apatah lagi nak jadi Datuk Fadilah Hafsah. Sebelum ni saya tak pernah cakap depan orang. Kerja saya dekat sana, duduk dalam lab, buat eksperimen, pergi main bola, buat eksperimen, belajar, pergi main bola, tak pernah cakap depan orang. Apa yang saya nak sampaikan, saya minta maaf jikalau penyusunan bahasa ataupun apa yang saya cuba sampaikan agak susah dipaham ataupun sebaliknya. Beradanya saya di sini diminta oleh pihak Kelab Penolong Negara untuk menceritakan pengalaman semasa saya berada di sana dan juga memberi suntikan semangat kepada adik-adik yang berada di sini. Mungkin ramai yang tak tahu, ketika saya berada di sekolah peringkat menengah ataupun rendah, keputusan peperiksaan saya tidaklah begitu memberangsangkan. Masa SPM, trial saya dapat 1, pangkat 1. Sekarang ABC saya tak tahu macam mana. Tapi bila datang peperiksaan betul, cuba teka berapa saya dapat. Mana tahu? Dah lagi saya apa? Dia tak surprise. Saya dapat 25 aggregate, pangkat 3. Tak kredit saya punya subjek vokasional, terus jadi 3. Tapi kegagalan ketika SPM tidak mematahkan semangat atau usaha mengatur strategi masa depan saya untuk lebih berjaya. Setelah saya habis SPM, saya melanjutkan pengajian saya ke Kolej Dan and General Military, iaitu Kolej Kenyaan Dr. Ismail, orang Pasir Mas, profesor yang buta mata. Dan saya belajar di sana hampir 3 tahun. Tamat diploma, keputusan saya masih lagi tidak melaksanakan, cuma dapat 2.8 ketika diploma, dan tidak bolehkan saya ditaja ataupun mendapat sponsor untuk melanjutkan pengajian ke tempat yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, disebabkan abang saya yang ketika itu telah berada di luar negara,
yang menjadi sumber inspirasi kepada saya untuk pergi belajar ke sana. Dan ada student tanya kat saya, kenapa Abang Najmel beria-ria sangat nak pergi kat sana? Kat dalam Malaysia ni banyak universiti, apa kurangnya? Sebenarnya semasa di sana, saya hanya bagi contoh yang ringkas. Ketika berada di dalam negeri ini, kalau kita tak ada duit, saya tak kenal lupa kita, saya tak ada sponsor. Pagi saya pergi kerja pukul 7 sampai pukul 10, 3 jam. Pagi-pagi dah bangun pukul 6 ambil pagi. Saya kerja dekat Leeds United Football Club. Bukan main bola gaji mahal kat sana. Saya jadi tukang cuci kat sana. Depa main bola, buat sampah kat sana, saya akan pergi bersihkan. Setelah habis kerja, masuk kelas, belajar. Bila habis saja mata kelas, saya pergi ke library, buat ulang kaji, masuk kelas balik. Petang tu saya kerja balik. Tak ada duit ni, kena kerja, terpaksa. Kalau tak kerja nak makan apa? Nak bayar sewa rumah lagi. Petang saya kerja 5 hingga 8, balik kerja, saya kena belajar lagi. Walaupun kehidupan saya agak ketat dengan jadual harian, saya mesti pandai mendisiplinkan diri, menggunakan masa sepenuh-penuhnya. Kalau orang tanya tadi balik pada soalan tadi, orang tanya kenapa Abang Najmel nak pergi ke luar negeri? Ke luar negeri yang mahalnya ialah pengalaman ketika berada di sana. Kalau kat dalam negeri ni, kalau tak ada duit, nak makan nasi tak ada, boleh balik rumah mak. Saudara mara akak kalau belajar kat Kuala Lumpur. Kalau dekat luar negeri, kalau tak ada duit, tak kerja, nak makan, nak cari kat mana? Makan pun tak boleh pergi makan Muhammad Saleh suka-suka. Ada makanan mereka, kita tak makan makanan dia orang, bukan makanan halal. Bahasa kat sana, saya main dulu pergi sana, bahasa Inggeris terkapur lah. Nak cakap bahasa Inggeris pun basic dah tahu. Tapi lama-kelamaan bercakap, bertutur, baca dalam buku bahasa Inggeris, insya-Allah dapat juga menguasai bahasa Inggeris. Tetapi tak adalah bagus lagi, masih belajar. Masa dalam kelas pula, bahasa Inggeris ni ada banyak bahasa lah. Bukan banyak bahasa, dia macam bahasa Malaysia, tapi ada banyak orang. Utara ada, selatan ada, macam timur ada. Saya belajar kat belah utara, Northern. Dia punya bahasa macam bahasa utara kat sini, lain. Nanti bahasa Inggeris punya version lah, tak faham. Apa yang aku cakap dalam kelas pun saya tak tahu. Tapi sikap saya yang bertanya, masuk ke dalam kelas, selepas kelas saya pergi jumpa saya punya lecturer, saya bertanya apa yang saya tidak faham. Ini juga saya menceritakan sedikit untuk bisnes pasal nanoteknologi. Nanoteknologi adalah salah satu teknologi, nak kata baru tak juga. Dekat sebelah Europe ataupun US sana dah lama dah. Kita yang tak sampai ini. Tapi alhamdulillah masih ada pelajar-pelajar kita yang berada di luar negeri sedang mengikuti kursus berkenaan, dan kita sebenarnya tidaklah ketinggalan. Nanoteknologi ini banyak cabang. Dia
adalah atom-atom atau zarah yang berukuran nano yang boleh disusun dan dicampur mengikut keperluan fungsi yang tertentu. Bagi penggunaan saya membuat kajian yang menyusun permukaan atau pengiraan sesuatu permukaan di mana kekasaran ataupun roughness tersebut mengikut kaedah mendapatkan hingga sampai ke mikro dan nano. Kajian ini telah pun diberi pengiktirafan oleh Kerajaan Britain di atas potensi ataupun aplikasinya selepas berjayanya kajian tersebut boleh menguntungkan berbilion di dalam industri pembuatan. Orang nak tanya macam mana Abang Najmi boleh masuk sampai letak dalam tu. Bila berada di sana, semasa habis, saya cerita banyak sekarang. Masa saya habis diploma degree ketika berada di sana, pihak universiti ataupun supervisor saya telah nampak bahawa kajian yang telah saya buat ketika masa degree lagi ada potensi, dan supervisor saya itu profesor telah pun menyarankan saya terus menyambung ke peringkat PhD, memberi konsentrasi terhadap kajian. Dan kajian ini juga adalah satu badan European funding di mana grant-grant telah diberikan kepada universiti, dan setiap kajian-kajian yang berpotensi ataupun boleh digunakan oleh European Community dan juga kerajaan Britain akan diberitahu dan dilapor kepada pihak Kementerian Industri di Britain. Dan salah satu kajian yang terbaik adalah kajian saya yang diminta untuk dibentangkan ketika berada di Parlimen untuk menyampaikan teknologi-teknologi dan kaedah-kaedah yang digunakan dalam penyelidikan tersebut. Kadang-kadang saya pergi sana pun rasa kecil juga, sebab kita ni orang Melayu bila ada kat sana, saiz dia kecil je, tak besar mana. Mak Saleh ni tinggi-tinggi, kecil je kita rasa. Tapi dengan semangat yang ada pada diri untuk membawa nama dan kepala otak kita ni yang cerdik sebenarnya lebih hebat daripada mereka. Kita mesti tahu kejayaan tidak ada pada kulit. Agama sebenarnya adalah usaha gigih kita untuk berjaya. Ketika saya berada di sana, pengalaman-pengalaman dan kesusahan yang saya tempuhi di sana banyak mengajar erti kehidupan, susah senang, kegagalan. Kegagalan bukan makna kita gagal selama-lamanya. Kegagalan adalah satu pelajaran bagi hidup kita untuk lebih maju ke harapan. Kalau kita tak gagal, kita tak sedar. Kalau kita bawa laju, kalau tak accident, kita tak tahu kita bawa laju. So saya diminta oleh pihak sekretariat dan juga UMNO, ibu pejabat, untuk membantu beri semangat kepada para pelajar, adik-adik saya di sini, mengambil pengalaman dan iktibar dari apa yang saya lalui. Setiap pelajar
mesti mempunyai kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman ni kita punya personal power. Apa yang kita buat hari-hari, macam mana kita nak tempuhi masa yang akan datang. Masa dulu ketika saya berada di SPM, tak ada siapa pun beritahu saya, abang-abang ke kakak-kakak ke yang datang bagi ceramah kena pula kat sekolah vocational masa tu. Vocational ni zaman saya budak sekolah yang tak nak sekolah. Saya pun bukannya nakal juga lah dulu. Terus dah bayar. Personal power ni, maksud saya, hari-hari apa yang kita buat mesti ada benda yang kita belajar. Ada sesuatu yang kita dapat. Kalau kita pergi kelas, kita akan dapat apa yang cikgu sampaikan. Personal power. Dan kita belajar daripada situ. Kalau kita tak faham, kita belajar. Tak faham, belajar. Dan sampai benda tu bertambah bagus. Macam saya dulu, SPM tak bagus, diploma pun tak bagus, degree saya cemerlang, pendidikan saya bagus, dan saya terus diberi laluan untuk buat PhD, dan kajian saya telah diiktiraf mempunyai potensi dan diberi recognition oleh menteri di sana. Itu dalam masa itu juga saya telah membawa nama-nama anak Malaysia ke luar negara. Di sini saya ingin bagi tip dekat adik-adik. Saya cuba ringkaskan, cuba dapatkan poin sebab saya minta maaf banyak-banyak adik-adik sebab abang ni tak tahu sangat nak menyusun ayat-ayat. Sebab saya engineering. Engineering ni dia kalau satu campur satu, dua. Macam tu, dia tak pandai berbunga-bunga. So, perkara yang kita perlu buat ialah saya bagi 5 jangan 5 buat. Ini perkara yang perlu buat. Perkara yang kita perlu buat, ikut arahan guru. Paling berkat kita ikut arahan guru. Sebab ibu guru ni adalah ibu bapa kita. Kalau sekolah tu 3 hari kita ada kat sekolah. Apa yang cikgu bagi tu ilmu, kalau kita tak ikut cakap dia tak bekat. Kalau yang rasa hebat sangat pun memang dia boleh ingat time tu. Tapi kalau sebab sikap tak ikut arahan guru, lawan cikgu apa semua, sampai dia time exam tak ingat. Jadi macam tu, ikut arahan guru. Itu semua puja Tuhan tau. Yang kedua, banyak membaca dan belajar. Maksud saya, kalau membaca bukan baca buku teks sahaja. Kita membaca buku yang ada mendatangkan ilmu ilmiah. Contoh, saya katakan, kalau masa saya sekolah dulu, masa sekolah vocational, saya kos kejuruteraan otomotif, minat kereta lah ni. Saya baca buku pasal kereta, enjin kereta ni lah, enjin kereta tu, macam mana dia bagi laju, apa teknologi enjin ni. Kita baca buku yang membuka minda kita ataupun menunjukkan kita ke arah apakah cita-cita kita. Kalau nak jadi engineer bidang kita, dia pergi kepada minat buku bahan bacaan yang kita baca. Kalau nak jadi medik, dia tengok perubatan apa semua. So, buku bahan bacaan ni mesti selalu diamalkan, dibaca, dan isu semasa juga kita mesti tahu. Kita tak perlu jadi macam budak skema baca buku di sekolah saja. Kita mesti tahu isu semasa, teknologi terkini, bukan tahu buku teks saja.
Yang ketiga, komited dan berdisiplin. Apa yang saya cerita poin-poin ini saya buat sendiri berdasarkan pengalaman saya ketika saya berada di sekolah dan juga berada di luar negara. Dan apa saya rasa dulu agak-agak yang saya masalah ke cikgu ke apa, patutlah susah nak bagus. So, saya beritahu adik-adik, jangan buat, belajar daripada pengalaman. Semasa kita belajar, kita mesti berdisiplin dan komited. Saya bagi contoh Kalau saya tak pandai berdisiplin ataupun komited terhadap apa yang saya buat ketika saya berada di luar negara, kalau dia ikut hati tak disiplin, saya pergi kerja pagi ngantuk buat kerja balik, habis kerja tu letih. Bukan tak letih. Stadium bola besar di badan sini, Leeds United punya besar nak mencuci, letih. Tapi semangat, disiplin yang ada membuatkan saya ikut untuk lebih berjaya. Saya set macam ni. Saya program mind. Kita punya minda, otak kita ni boleh program sebenarnya. Saya program sebagai contoh. Contoh ni boleh juga jadi tip. Kata orang yang nak kuruskan badan, maksudnya orang yang nak berjaya, boleh buat untuk kuruskan badan juga tip ni. Dia nak kurus, tapi dia nak makan coklat. Dia kata coklat tu sedap. Tahu coklat ni menggemukkan? Kan? Coklat ni menggemukkan. Tapi disebabkan coklat tu sedap lagi daripada efek yang dia akan jadi gemuk tu, dia tak perasan dia akan jadi gemuk. Dia makan juga coklat. Gemuk dia sebab keselesaan ataupun dia lebih happy, kesedapan dia masa coklat. Masa makan. Efek dia tak kira. So kalau dalam masa belajar juga yang sama. Masa dia duduk belajar ni, dia banyak main-main. Dia seronok dengan main-main. Tak buat kerja sekolah, kontek, bergaduh, bunuh mana. Saya tengok dalam internet tu sebelum balik sampai mati pun ada dekat Penang. Dia seronok time tu, dia enjoy. Tapi masa depan dia tak tahu ke mana. Balik pada yang gemuk, dia nak set balik program dia pada mind dia nak jadi kurus. Cuba adik bayangkan, kalau dia bayangkan macam ni, kalau yang gemuk tu dia bayangkan, kalau aku makan coklat ni, dia put on benda-benda tak bagus dekat coklat. Dia kata, kalau aku makan coklat ni, aku jadi gemuk, orang akan sisihkan aku tak ada confident, nak jalan pun susah, cepat letih, banyak benda-benda buruk. Takut sangat jadi gemuk. Macam kita kalau student, takut tak percaya, takut sangat nanti kalau aku tak faham, teruk tak bisa belajar apa semua, mak bapak mana apa semua. Perasaan takut nak jadi gemuk tu membuatkan dia tak makan coklat. Benda ni boleh set. Dia tak makan coklat tu, sampai dia tengok coklat tu dia tak boleh makan sebab takut. Sama juga kita belajar. Kalau kita fikir kita nak buat sesuatu benda, kita fikir buruk baik dia dulu. Kalau nak ponteng sekolah, kita fikir kita terlepas kelas hari itu, bermasalah dengan cikgu, kalau kena pula tak kena kan? So kita boleh guna pakai program minda kita ni, boleh set, tak kira lah sama ada nak jadi kurus ke, nak berjaya ke, kita boleh buat. Macam saya, kalau saya tak pergi kelas, habis dah. Saya pergi sana sendiri, nak dapat tajaan tak ada, saya buat loan dengan bank, tak mampu saya tolong dia bank. Saya kerja, bawa duit poket, pergi sana. Nak tak nak, boleh ikut disiplin. Kalau tak berjaya, saya fikir duit habis, masa tu keluar. Benda buruk banyak lagi. Benda ni boleh set.
Kalau kita nak berjaya, kita mesti plan. Tadi kat mana? Komited dia. Banyak yang bertempat lain. Yang ketiga, keempat lah. Buang sikap malu. Sikap malu dan rendah diri. Kalau nak kira malu, rendah diri, contoh saya sendirilah kalau nak bersaing dekat luar negeri tu. Mak Saleh lagi tinggi-tinggi, hebat-hebat, itu mancung lah kau. Kita rasa kecil je. Tapi kau apa nak rasa kecil? Kita tak perlu malu. Kalau yang sekolah tu, adik-adik, peringkat adik-adik sekarang, dalam kelas tak faham tak tanya. Malu kat kawan-kawan. Malu kat cikgu. Nak malu apa cikgu? Malu apa kat kawan-kawan? Tanya je. Kalau tak tanya, sesat jalan. Tentang kita tak tanya, kita sesat jalan, kita tak tahu. Saya sendiri dekat sana, nak kira malu. Dalam kelas saya, masa tu saya seorang Melayu. Yang lain semua orang putih. Ada 2-3 orang Pakistan, British. Kalau saya tak tanya, saya tak tahu. Dah lah dengan logat bahasa dia apa semua. Water jadi water. Water jadi water. Mula-mula dia apa lah water ni apa. Tak faham. Tapi saya buang sikap malu tu, rendah diri tu. Saya pergi tanya dia. Selalu pergi tanya dia. Dia pun nampak kesungguhan kita nak belajar. Macam adik-adik kita tanya cikgu sonok. Cikgu pun suka kita, dia nampak kita ni nak belajar dan dia akan bantu kita nampak kesungguhan kita. So adik-adik, sifat-sifat yang negatif ni jangan ada dalam diri. Kalau nak tanya, tanya je. Tapi jangan tanya benda baru-baru, tanya benda yang bidang apa? Benda yang betul-betul. Jangan mempermain-mainkan guru. Macam saya cakap, orang mati guru tadi. Dan yang kelima ya, kita mesti berketerampilan ataupun menonjol. Maksud saya ni, menonjol ni kat sini bukan kita jadi saksi. Menonjol ni maksudnya kita menonjol atau berketerampilan, berpakaian kemas. Saya bagi contoh lah. Kalau saya duduk kat depan ni, pakai seluar jeans koyak, orang mesti automatik tengok kita, first impression, betul ke mamak ni Najmin ataupun mak motor kan? Berketerampilan ni, pakaian mesti kemas. Berada pagi-pagi kita bangun, kita kemas, kita mesti berada dalam keadaan tersedia untuk belajar. Pasang niat pagi-pagi. Macam saya pagi-pagi memang saya pasang niat sebelum keluar pergi kerja. Saya semayang subuh. Subuh tu memang penting bagi saya sebab dia pintu rezeki. Saya semayang subuh, saya minta doa dengan Tuhan, saya dapat rezeki, dapat ilmu. Pagi-pagi memang rutin saya macam tu. Pergi balik pada keterampilan, banyak pusing soalan. Keterampilan ni, kalau adik-adik pergi sekolahan, tapi saya tengok yang kat sini orang boleh ni handsome, perempuan pun lawa kan? Tapi kalau dia kemas lagi tu, memang habis cair. Kalau pelajar, dia rambut panjang, selekit, tak ada penampilan. Kalau cikgu nak mengajar pun sakit mata. Tanya cikgu, rimat. Dan secara tak langsung, kita akan ada problem dengan cikgu. Kita akan menimbulkan satu suasana yang tak best. Kalau kita kata kita kena potong rambut kat cikgu, dah kita langgar undang-undang. Saya kata tadi ikut arahan. Kita langgar undang-undang. Ada simpan rambut panjang, kena potong kat cikgu, marah. Lepas tu mula cakap cikgu lah, apalah dengki lah, rambut panjang lah. Benda-benda yang mendatangkan masalah. Kalau berketerampilan, nampak smart, fresh, cikgu tengok pun sedap kan? Kalau yang perempuan, kalau dia pakai lawa-lawa kemas, tapi dia sikit dia pakai kot, adik-adik perempuan tu, dia kemas lawa apa semua, kena cikgu lagi, dia tanya sikit, cikgu saya tak faham ni. Oh lah cikgu
Betul tak? Betul tak? Dan 5. Benda-benda yang saya kata jangan buat ni kebanyakannya banyak berlawanan dengan apa yang saya beritahu tadi. Yang satunya, jangan kita lawan guru dan arahan sekolah. Kita kena latih diri kita ni daripada sekarang untuk berdisiplin. Ini adalah basic. Sebab adik sekarang banyak lagi masa depan ataupun lalu masa depan yang adik kena tempuhi. Sekarang ni baru SPM, lepas tu nak pergi diploma, degree, master, PhD. Even kalau macam saya sendiri pun, saya tak tahu lagi macam mana dengan saya. Habis ni saya nak duduk mana, kerja kat sana ke, kerja kat sini ke, kerja apa ke, kat kerja nanti macam mana ke. Banyak lagi. Start daripada awal, dia punya kunci. Kita mesti ikut, jangan lawan cikgu, jangan langgar peraturan sekolah. Benda ni kita tanam daripada awal, insya-Allah bila kita naik ke peringkat universiti ataupun bekerja, kita akan lebih berdisiplin. Mula daripada awal. Dia macam ni lah. Kalau kita nak tegur daripada muda ni, boleh dengar kan. Tapi kalau bila dah tua-tua ni, kita tegur, dah tak apa nak dengar lah. Kelas kepala kan. So itulah maksud saya, kita develop ataupun masukkan nilai-nilai tersebut ketika kita masih di peringkat sekolah. Yang kedua, jangan ada sikap malas dan sikap tidak ada apa-apa. Maksud saya kat sini, sikap malas ni, kalau nak senang, bukan senang. Kalau nak susah, bukan susah. Kalau tak nak belajar, duduk rumah, makan tidur, tak payah pergi sekolah, habis. Okay. Kalau nak senang, kita kena belajar. Kena pergi kelas, buat latihan, ulang kaji, jumpa cikgu. So kalau kita ada sikap malas ataupun sikap relax dulu, nampak lagi. Kita sekolah ni nak kena hari Jumaat, hari ni boleh Khamis, pagi esok kelas petang, pagi-pagi boleh buat. Ada sikap-sikap ni memang tak boleh buat. So kalau sikap malas tu, adik-adik kena buang dalam diri adik sikap malas. Dapat dia kerja sekolah ataupun ulang kaji, adik tu revise sekali lalu. Kalau macam saya belajar dulu dalam kelas, tu memang susah nak faham dengan bahasa apa semua. Habis di kelas tu, cikgu bagi kerja apa semua, saya tengok sekali lalu yang mana tak faham kerja rumah kan. Kalau saya tak faham je, saya terus pergi jumpa cikgu saya punya lecturer, pergi jumpa dia tu, tanya, cikgu macam mana nak buat kerja apa semua. So bila masa ketika saya malam selepas saya bekerja, saya tak ada masalah yang saya tak tahu, saya boleh buat siap kan, semua tak ada macam tu. Nombor 2 tadi. Nombor 3, jangan berfoya-foya atau enjoy. Bukan tak boleh enjoy, tapi biar kena waktu dan masa. Masa saya kat sana, bukan saya nak belajar aja. Saya kat sana, bila petang ataupun weekend, saya tetap pergi main bola, badminton. Tapi benda-benda ni jangan sampai melekakan kita. Masa saya di sana, masa yang ada tu adalah amat penting diguna betul-betul.
Kalau saya kira nak layan letih, nak pergi main lagi. Kalau kata saya pergi main bola, nak layan letih, lepas main bola letih, tak buat kerja apa semua. So kalau enjoy ataupun riadah, jangan berlebihan, biar tersusun dan seimbang. Riadah ni juga penting sebenarnya. Sebab kalau kita duduk dalam lab, kalau saya duduk dalam lab dekat universiti, duduk tengok eksperimen apa semua, keren juga kalau tak. So apa yang saya buat, saya keluar pergi main bola, badminton ataupun sembang dengan kawan-kawan di police station. Yang penting kita bersukan untuk oksigen. Kalau tak macam ni kena ada oksigen juga. Kalau tak pening kepala. So jangan enjoy lebih sangat. Nombor apa lah? Nombor 4. Ini nombor 5. 4 ya. Jangan kedekut ilmu. Ini penting. Zaman sekolah dulu ada juga kawan-kawan saya yang kedekut ilmu. Dia takut kalau ajar maka boleh lebih berada. Dia takut kedekut ilmu. Ada tak? Kedekut ilmu. Bagi saya, orang kedekut ilmu ni tak ke mana. Kalau kita tak kedekut ilmu ni, free kita dapat pahala. 1. 2, secara tak langsung kita ulang kaji, kan? Dan kita mesti ingat, mungkin kita menolong kawan kita walaupun SPM dia dapat A, kita tak dapat A, ataupun ujian bulanan. Jangan ingat kita tak boleh tolong dia. Kita kena mesti ingat perjalanan kita masih jauh lagi. Bila berada di universiti, mungkin kita akan memerlukan pertolongan daripada rakan-rakan yang lain. Bila time kita memerlukan pertolongan, orang akan tolong kita. Ini semua kerja Tuhan. Nak tak nak, dia akan bagi. Macam saya kata tadi, tak semestinya. Tapi yang penting, satu yang kita kena minta doa dengan Tuhan. Kita nak bayar, kalau kita tak minta doa dengan Tuhan, bukan ada Tuhan nak bagi. Tuhan bagi lambat dia, bukan tak bagi. Tak semestinya dia kata kita, macam saya kata, saya tak berjaya kat SPM, dia kata. Dan tak semestinya saya tak boleh buat sampai PhD, sampai kat PhD. Lambat atau cepat, dia akan bagi. Yang penting kita minta dengan dia. So kat sini, adik-adik jangan kedekut ilmu ya. Kedekut ilmu tu tak ke mana kita. Dan satu lagi, last nombor 5 kan. Jangan ada sikap selamat dan selesa. Maksud saya ni, sikap selamat dan selesa ni dia ada, kalau mungkin dia panggil comfort zone. Comfort zone ni, bila kita selalu dapat nombor 1 dalam kelas, kita rasa kita hebat, kita selesa dengan kedudukan dan pencapaian kita. Tapi kita mesti ingat, contoh ujian bulanan, kata bulan lepas dapat nombor 2 dalam kelas. Kalau kita usaha, dapat nombor 1 dalam kelas. Kalau kita tak belajar daripada kita, tak buat apa-apa, kita boleh jadi nombor 3. So, orang yang berjaya ni, dalam diri dia, dia tak ada sikap, dia rasa selesa dengan pencapaian dia, dia rasa tak cukup, dia demand lebih daripada apa yang dia boleh buat. Saya bagi contoh, saudari Amelina kita,
Dia boleh dia nak ambil SPM 10 subjek, yang dia ambil sampai 17 tu apa? Kan? Dia nak lebih daripada diri dia. Dia cabar diri dia. Dia tak selesa. Kalau aku dapat 10 SPM, saya tak puas hati di 10 A. Dia lawan diri dia. Itu sikap yang ada pada orang yang berjaya. Dia lawan diri dia. Dia tak puas hati. Saya memang kagum dengan sikap adik Amalina yang patut dicontohi oleh adik-adik sekalian. Saya rasa kita patut beri kepukan pada adik Amalina. Dah cukup 5 hari. So saya nak bimbang balik tadi. Sekarang ni adik dah dapat, kalau saya punya ni macam kunci ataupun tips daripada saya macam mana nak belajar, apa perlu buat. Tapi itu dia kata macam ilmu ataupun cara nak buat. Apa yang saya bagi tahu tadi adalah, kalau adik dengar pun belum tentu berjaya pun. Kalau dengar je lah. Sebab apa yang sampaikan ilmu ni adalah potential power untuk berjaya, tak berjaya. Orang yang berjaya adalah orang yang ada action, yang buat dan mengamalkan. Kalau setakat ada ilmu, kita tak amal, tak jadi apa pun. Kata orang tu ada yang graduate PhD, berlambat PhD, yang ada tu business, tak jadi businessman pun, tak jadi kaya pun. Betul tak? Dapat? Apa yang kita dapat, ilmu kita mesti amalkan. Kalau kita tak amal, kita tak akan berjaya. Dan satu lagi, kejayaan seseorang dia terletak pada kita punya inspirasi seseorang untuk mempercepatkan kerjaya kita, macam driving force to our success. Contohnya kalau macam saya letak abang saya banyak contoh daripada dia belajar buat engineering ni apa semua, dapat ilham untuk ikut dia jejak langkah dia. Macam adik-adik pun, adik-adik dah boleh mula daripada sekarang. Dapatkan kalau nak jadi doktor tu, tengok saudara-saudara yang doktor tu, belajar dengan dia, dapat inspirasi daripada dia. Benda-benda ni akan menaikkan semangat. Macam saya tu, saya banyak bersembang dengan abang saya, dengan bapak saudara saya yang engineer apa semua. Banyak bersembang dengan dia, tanya dengan dia. Benda ni akan menaikkan semangat kita menuju ke arah apa yang kita plan. Dan satu lagi, orang yang berjaya ni kadang-kadang dia desperate, terpaksa dia kena berjaya. Kalau dia tak berjaya, habis dia kena bayar hutang, nak tanggung, nak bantu adik-adik, kena yang keluarga susah. Ini adalah dasar kejayaan. Orang yang berjaya dia ada inspirasi. Kalau yang seorang lagi tu, dia kejayaan dia desperate. Kalau dia tak berjaya, habis dia. Kalau dia gemuk, habis dia. So dia nak berjaya, dia desperate. Aku kena kurus, kata, kena kurus. Dia tak makan macam tu. Dan kita mesti ingat, benda yang lepas adalah lepas dan tak akan sama dengan benda hari ini. Apa yang kita buat, macam saya kata, saya SPM saya tak apa bagus, benda tu benda yang lepas. Jangan bawa ke harapan. Yang depan bukan cerita depan. Kita mesti sukses di depan, tapi dengan cara kita belajar daripada kesilapan kita. Tak banyak mana pun, 1% sehari tak apa daripada apa yang kita buat.
1% sehari, 1% sehari. Lama-lama banyak berubah. Janganlah kita tak ada improve langsung. Memang tak bergerak, tak ke mana. Sikit pun 1% sehari kita ada tambah sehari-sehari kita akan berjaya. Dan satu lagi, macam saya cakap tadi, atur strategi dan 4 step saya ringkaskan kembali. Nombor 1, kalau kita nak buat apa-apa, kita mesti tahu apa outcome daripada kita buat. Ada benda yang kita buat ni mendatangkan faedah pada kita atau tidak. Kalau kita main bola banyak sangat pun, kita fikir benda ni banyak dapat faedah ke tak. Kalau kita nak belajar, kenapa kita belajar? Kenapa kita belajar? Kita kena tahu daripada sekarang. Kalau kita tahu kita belajar kenapa, kita nak berjaya dalam masa depan, nak bantu adik-adik, nak bantu mak bapak, kita secara tak langsung kita dapat fokus dan konsentrate pada apa yang kita nak, iaitu clarity. Kita clear apa yang kita nak. Aim. Benda ni kalau kita clear, dia jadi macam driving force untuk kita pergi ke harapan. Adik-adik cubalah fahamkan apa yang abang ni tak lagi nak berbahasa yang best. Bila kita tahu, kita kena ada action. Macam saya cakap tadi, kalau tak ada action, tak ke mana. Okay? Kita ada action. Kalau yang boleh teruk, dia tahu macam mana nak berjaya, macam mana apa dia kena buat. Banyak orang tahu nak berjaya kena bawa orang kaji, nak kena jumpa cikgu, tapi dia tak buat. Tu tak dapat nak menolong. Bagilah motivasi amalina ke siapa ke, kan? Ada action. Bila ada action, masa kita buat action tu pun, kita mesti demand lebih daripada dalam diri kita. Seperti yang saya cakap tadi, macam saudara Amalina, dia nak lebih 17A, demand lebih daripada dalam diri kita. Kita demand lah, tak kira lah orang lain. Kalau macam contoh dia buat 17A, adik-adik buat 18A, ada yang buat lebih lagi pada 17 kat sini. Ada tak? Tak ada. Kena lebih, mesti ada demand lebih. Yang satu lagi, kita jangan takut dengan apa-apa yang kita nak buat. Kalau kita rasa nak buat, janganlah buat benda tak elok. Kita buat. Jangan kena takut ni. Macam saya cakap tadi, kita boleh manipulate takut untuk kepentingan kita sendiri. Seperti yang saya bagi tahu, tips nak jadi kurus tadi. Takut tu, takut nak jadi gemuk, boleh buat kita tak makan coklat. Takut gagal membuatkan kita tak reka main-main benda lain buat orang kaji. Kita jadikan perasaan takut tu adalah kaunselor pada kita, bukannya jail untuk kita. Bila kita dah ada semua-semua, dah tak takut, kita buat apa yang patut kita perlu buat, ada action, dan kita mesti tahu sama ada apa yang kita buat betul atau salah. Notice working or not. Kalau kita kena ada, contoh saya cakap, kalau kita ulang kaji tu macam saya buat eksperimen lah. Kalau saya buat eksperimen tak jadi, buat sekali tak jadi, takkan saya nak buat ada lagi tak jadi. Kena tukar cara lain pula, try yang lain pula. Fleksibel. Kalau rasa macam tak boleh belajar malam, buat apa nak belajar malam? Fleksibel. Kena ingat kita ada sense yang benda ni kita buat ni betul ke tak. Kalau salah kita tukar, salah kita tukar. Kita keep changing approach kita sampai berjaya.
tak sesuai satu cara kita boleh berjaya. Kita kena try banyak cara. So adik-adik, saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Dan nasihat saya kepada adik-adik, jangan sekali-kali kita ingkar arahan guru, hormati guru, dan guru itu adalah guru bapa kita. Bila kita hormat cikgu ni berkat, insyaAllah kita akan berjaya senang dapat ilmu. Dan saya minta maaf banyak-banyak adik kalau bahasa atau penyusunan ayat yang tidak berapa teratur. Sekian, terima kasih.